Salam sejahtera, saya Madeline Anak Bruce dan pada hari ini saya ingin menerangkan secara ringkas tentang cara penggunaan modul bab 15 tingkatan 4 geografi, yaitu urbanisasi. Modul ini saya bangunkan sebagai bahan sokongan pembelajaran bagi membantu murid memahami topik urbanisasi dengan lebih mudah melalui nota ringkas, rajah, aktiviti, dan latihan. Secara umumnya, modul ini disusun secara berperingkat supaya murid dapat mengikuti pembelajaran dari konsep asas hinggalah kepada pengukuhan kefahaman melalui latihan. Pertama sekali, pada bahagian awal modul terdapat halaman kandungan. Bahagian ini menunjukkan susunan topik yang terdapat dalam modul, seperti konsep urbanisasi, faktor yang mempengaruhi urbanisasi, kesan urbanisasi, langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi, peta minda, latihan minda, dan rujukan. Dalam modul ini, saya menyertakan DSKP supaya murid dapat melihat objektif pembelajaran dan tahap penguasaan yang perlu dicapai bagi topik ini. Ini membantu murid untuk memahami apa yang perlu mereka kuasai selepas mempelajari sesuatu bahagian. Seterusnya, modul ini menyediakan nota penerangan berkaitan konsep dan proses urbanisasi. Dalam bahagian ini, murid akan diperkenalkan dengan maksud urbanisasi serta bagaimana suatu kawasan boleh berkembang daripada kawasan kampung kepada pekan dan seterusnya menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks. Nota yang disediakan ini ditulis secara ringkas dan bercorak berwarna bagi memudahkan pelajar untuk memahami konsep asas terlebih dahulu sebelum mempelajari bahagian seterusnya. Seterusnya, penerangan konsep. Modul ini juga menunjukkan contoh situasi sebenar berkaitan pengembangan bandar sebagaimana anda lihat di dalam gambar. Contoh ini membantu murid membayangkan bagaimana urbanisasi berlaku dalam kehidupan sebenar dan bukan hanya memahami konsep secara teori saja. Di bawah ini, anda boleh lihat aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kelas bagi mempelajari konsep urbanisasi, iaitu murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid berbincang berkenaan contoh urbanisasi yang berada di tempat tinggal mereka sebelum mereka bentang di dalam kelas. Apakah proses urbanisasi yang berlaku di tempat tinggal kamu? Oh, di tempat tinggal saya berlakunya kepadatan pelancong yang datang kerana wujudnya pembangunan tempat pelancongan yang kian bertambah. Kemudian kita beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Proses ini menerangkan beberapa faktor utama seperti ekonomi, sosial, dan government yang boleh menyebabkan pengembangan bandar dan juga diselitkan grafik-grafik yang menarik dan akronim untuk senang menghafal supaya murid lebih bersemangat untuk mempelajari modul ini. Murid juga dapat melihat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pengembangan sesuatu kawasan di bandar. Di sini kita dapat lihat terdapat latihan di dalam subtopik tajuk ini, yaitu latihan memperkasakan minda, dan juga terselit QR code untuk pelajar jawab di rumah, iaitu soalan berbentuk kuis. Seterusnya, modul ini juga menerangkan kesan-kesan urbanisasi. Dalam bahagian ini, murid dapat memahami bahawa urbanisasi boleh membawa kesan positif dan juga kesan negatif. Antara kesan positif termasuklah peningkatan peluang pekerjaan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan taraf hidup penduduk. Namun begitu, urbanisasi juga boleh menyebabkan beberapa masalah
Seperti yang kita lihat, gambar yang telah diringkaskan gambaran berkenaan kesan negatif, yaitu Pulau Haba, pencemaran, hujan asid, masalah setinggan, kesesakan lalu lintas, masalah sosial, dan juga banjir kilat. Oleh itu, bahagian ini membantu murid untuk memahami bahawa pembangunan bandar perlu diurus dengan baik supaya tidak memberi kesan negatif kepada masyarakat dan alam sekitar. Sekali lagi di sini kita dapat lihat latihan memperkasa minda murid untuk dijawab mempunyai 3 soalan. Selain itu, modul ini turut menyediakan bahagian langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Dalam bahagian ini, murid dapat mempelajari beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah yang berlaku di kawasan bandar. Terdapat gambar-gambar di dunia nyata untuk diberi contoh kepada pelajar. Kemudian, kita dapat lihat pada muka surat 7, terdapat latihan memperkasa minda 15.4 dan juga terdapat aktiviti PAK 21 di mana guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan guru memaparkan gambar suatu kawasan urbanisasi dan murid berbincang dalam kumpulan berkenaan masalah dan langkah untuk mengatasi urbanisasi tersebut. Berikut merupakan demo untuk kumpulan berbincang. Okey murid-murid, jadi apakah masalah urbanisasi yang kamu dapat lihat di sini? Kesesakan jalan raya. Okey, jadi cikgu nak kamu berbincang dengan ahli kumpulan kamu dan bentangkan di harapan. Di samping itu, modul ini juga menyediakan peta minda yang merumuskan semua isi penting di dalam bab ini. Peta minda ini membantu murid untuk melihat hubungan antara konsep, faktor, kesan dan langkah penyelesaian urbanisasi ini dalam satu rajah yang mudah difahami. Peta minda ini amat berguna semasa murid membuat ulang kaji kerana semua isi penting diringkaskan dalam satu halaman. Akhir sekali, modul ini dilengkapi dengan latihan kendiri bagi menguji tahap kefahaman murid terhadap topik yang telah dipelajari. Murid boleh menjawab soalan yang disediakan dan kemudian menyemak jawapan untuk mengetahui tahap penguasaan mereka. Latihan ini membantu murid mengukuhkan pemahaman serta mengenal pasti bahagian yang masih perlu dipelajari dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, modul ini disusun secara sistematik dengan gabungan nota, rajah, aktiviti dan latihan bagi membantu murid memahami topik urbanisasi dengan lebih berkesan. Melalui modul ini, proses pembelajaran dapat dijalankan secara lebih tersusun dan interaktif. Sekian, terima kasih.